penting atau hadiah sedikit mana-mana boleh, insyaAllah. Kata jemaat hubung dengan masalah sifat-sifat yang patut ada seorang pemimpin menasabah nak pilih soto atau semakit seperti sebanyak, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana wa 'ismatan amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan nikmat-Nya dan juga kesihatan yang diberi oleh Allah dan juga keselamatan yang kita dapat mencapai dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat hidup di dunia dengan hasanah dan di akhirat dengan hasanah, dan Allah Ta'ala jaga kita daripada azab an-nar, insyaAllah Ta'ala. InsyaAllah kita mari sambung pengajian kita mengenai peristiwa Hudaibiyah, termasuknya perdamaian Hudaibiyah. Satu-satunya peristiwa atau kejadian yang sangat penting dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bertolak daripada perdamaian ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan atau fatham mubina, pembukaan yang nyata dan jelas, hingga siapa dapat buka negeri Mekah yang mana Nabi cita-cita untuk membawakan Islam kepada seluruh di Jazirah Arabiah atau di kepulauan Arab. Maka pusat kepulauan Arab ni iaitu Mekah. Maka dengan sebab Nabi bertolak asur, bertolak asur, tidak gaduh dan berasur-asur dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy dengan mengadakan suluh, walaupun pada zahir nampak Allah, nampak lemah, nampak hina, seperti mana dipandai oleh setengah-setengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beberapa perkara Nabi itu
dia jom rela walaupun tidak dapat kata orang Islam ni selalu dak, maka insya-Allah kita dapat ikuti dalam perdamaian Hudaibiyah kita ni insya-Allah taala. Baru ni kemarin pada minggu lepas tu kita sapa kepada bila Nabi sapa di satu tempat, belum lagi sapa Hudaibiyah. Tu Nabi putih situ, tiba-tiba mata gelak Nabi, orang cari berita-berita lah, berita musuh tu mari jumpa dengan Nabi di tempat tu, di Usfan bagi di situ, mari jumpa di situ, dekat dah dengan Mekah. Tu jadi royak kata puak-puak Quraisy ni sedang sedang bersedia dengan tentera-tentera dia, bawa anak-anak, bawa bini-bini, perempuan-perempuan supaya menjadi semangat kepada orang-orang yang nak pergi perang dengan orang Islam ni. Lalu Nabi royak dia kata, kami ni bukan mari nak perang, kami mari dengan tidak membawa senjata. Kami mari untuk mengerjakan umrah, untuk ziarah Baitullahil Haram. Tu. Tapi orang Quraisy dia rasa ragu-ragu lagi, tak sedar lagi. Nabi bila sampai situ, Nabi dia putih semaya Zuhur. Tiba-tiba mari akad satu kumpulan daripada 200 orang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mari dekat boleh tengok dengan mata lah, tengok orang Islam duduk semaya. Dia kata sekali ni kita pakai habis lalu lah, boleh bunuh semua kerana puak dia duduk semaya. Tu puak dia duduk semaya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia mensyariatkan satu cara semaya dalam waktu tidak aman. Dia panggil solatul khauf, semaya takut. Bukan takut dak, makna semaya bimbang. Khauf ni bermakna dua perkara, satu takut. Yang kedua bermakna kata bimbang. Bimbang tu ia rengeh sikit pada takut. Bimbang takut berlaku gitu gini itu panggil bimbang. Takut ni selalu dah. Jadi satu solah dalam Islam disyarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa tu ada sebut dalam tu. Cara semaya khauf. Tak serupa dengan semaya biasa. Tu. Dia begitu ada pasal semaya sekali, mula-mula semaya semua sekali lah tu, takbir sekali tu. Bagi ikut email lah, ikut pemimpin lah, ikut Nabi nak bagi lagu mana, 2 baris ke 3 baris. Jadi orang baris pertama tu bila dia rokok, orang duduk baris yang belakang ni duduk diri lagi. Nanti tengok belai-belai dalam semaya pun kena hazard, kena wingat juga. Aku tengok musuh mai serang, maka demo ni lah panggil di dulu, depan dulu, jaga orang duk semaya ni. Baru Nabi bangun, puan ni rokok, sujud, lepas tu bangun widai dengan orang duk diri lagi tu, duk qiyam lagi. Itu banyak cara lah. Bab semaya khauf ni dia berlaku dalam 3 perkara, 3 kejadian semua. Di antara ni masa Hudaibiyah, masa panggil Ghazwatul Riqa', ada juga satu lagi. Tu. Jadi semaya tak serupa dengan biasa. Tujuannya supaya satu hikmahnya nak kena rahmat kepada orang-orang Islam. Kalau semaya serupa biasa belaka, boleh jadi musuh mari serang. Walaupun kita semaya kerana Allah dah, tawakkal ala Allah, tapi tawakal ma'al asbab, ma'akhzil asbab, serta ambil sebab-sebab kata. Tu. Kalau tak tawakal saja tak ambil sebab, boleh jadi kena bunuh, mari ada serang habis. Tu sebab sebab dia ni iaitu ada jaga hati.
duk jaga keliling, duk jaga dakpai, duk jaga belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kerana nak jaga semaya itu sendiri. Kalaulah dalam perang kena semaya juga, maka bagaimana waktu keadaan amil? Duk amil tak ada gapo perang pun dok. Nah, berlaku pergaduhan pun dok, berlaku rusuhan pun dok, tapi tak semaya takut. Nak kata api nak pergi bakar pun tak semaya dah. Allah, auzubillah min zalik. Tu. Ni waktu perang kena semaya juga. Sebab apa? Sebab nak jaga. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka itu sifat-sifat orang berjaya tu. Selain pada khusyuk ala semaya, paling daripada perkara-perkara maksiat, perkara syirik, dan pula mereka itu keluar zakat. Lepas ada tu pula sebut apa? Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dalam surah Mukminun tu. Dan mereka itu di atas semaya-semaya mereka itu mereka sentiasa jaganya. Di antara jaganya kena semaya. Tu kena semaya, tak boleh nak tinggal. Tinggal semaya dosa besar. Tu masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Apakah sebab kamu tu duduk dalam neraka saqar? Orang duduk dalam syurga, dia tanya orang duduk dalam neraka, boleh kecek buat dia. Tu boleh telefon pergi marilah seolah gitu. Bapa mu duduk sini ni. Bapa dia jawab betul-betul dah lah. Kena mengaku dah, kata lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Tiga perkara lah. Tapi sebab mula-mula sekali iaitu sebab tak ada masuk dalam orang gulungi orang-orang semaya. Tu. Sebab tu kita kena ajar anak kita zaman lah ni mudahnya tinggal semaya. Dengan sebab sikit-sikit tinggal semaya dah. Tu kena jaga benar, takut masuk neraka saqar tu. Sebab tu dalam perang tengok Allah Ta'ala dia mensyariatkan semaya khauf walaupun tak serupa semaya pesen biasa tu. Itu juga semaya gapo sah lagi hak tak serupa, semaya tasbih, semaya tasbih dia panggil. Semaya tasbih ni ada setengah ulama tu dia kata tak boleh semaya, tak ada. Setengah ulama pula dia kata hadis ni boleh timu, boleh semaya. Tu buat kita ada semaya, tapi semaya kita kehendak tentu waktu lalu dah. Tu ayat ni sebenarnya semaya tasbih ni dia tak kena semaya ramai-ramai, tak kena semaya berjemaah, semaya sore. Sebabnya hadis tu dia sebut panggil pak dara Nabi panggil pak dara dia tu. Ibn Abbas sepupu dia dah tak gitu. Dia royak kelebihan buat tiga perkara. Kalau buat gini boleh gini. Tapi semaya tak suka. Semaya tu kena tasbih sebanyak 300 kali tasbih. Tu 4 rakaat. 4 rakaat. Tu dalam satu rakaat 75 tasbih. Capur mari semuanya jadi 300 tasbih. Tak serupa dengan semaya biasa. Jadi ulama yang dia tak rasa tu, dia kata tak kena tu, tak boleh tak semaya tasbih kerana tak serupa tu. Cara tak serupa, hai'ah dia tak serupa. Tu. Tapi kalau nak semaya juga ada ulama kata, tapi janganlah kita duk tentu raya ni, raya tu, raya ni. Kita wasal ke tak apa. Dalam seumur hidup kita buat sekali semaya tasbih, semaya sore. Ya ada hak semaya sore banyak juga. Semaya tahajud sore, jaya sekali tak apalah. Semaya witir pun sore. Tapi kalau bulan Ramadan, kalau kita semaya suk dengan tu imam, maka seolah-olah kita tu semaya satu malam.
Daripada jatuh matahari sampai naik fajar. Kita semaya sejam 2 jam ya. Tak apa sejam pun ada. Tapi kita suk dengan Tok Ime. Tok Ime semaya witir, kita pun semaya witir katik dengan Tok Ime. Khusus pada bulan Ramadan. Maka kelebihan dianya kita boleh pahala semalam ni. Maya 2 jam, jadi kita boleh berapa jam? Nah semalam ni kalau maghrib pukul ni misalnya, pacirah pukul ni, jadi 12 jam kita boleh situ. Tu. Itu panggil hak kita kena semaya pasal Jumaat. Kita kena bagi tengok kena lah. Hak mana pasal Jumaat, hak mana kena maya istikharah. Tu sorry. Maya hajat. Dia mau kata ada maya hajat, tak apa. Tapi maya sorry tak ada ramai-ramai dah. Nah, tu sungguh lama tak ada kata maya hajat. Maya istikharah dah tu maya hajat. Nak naik umur. Naik umur tak ada payah kali Nabi ajar kata a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tulis sendirilah baca tu nak naik umur baru. Tu anak jamu orang makan tak ada masalah. Tu jamu biasa nak semaya ramai-ramai tu jadi semaya hajat asal dia sore. Hadis pun hadis tak kuat mana. Kuatnya hadis istikharah panggil. Istikharah ni semaya untuk kita nak Tuhan tu nampak, tahu pada kita kata perkara kita nak hajat kita tu molek, comel. Tu dia. Itu ayat atas semaya khauf, tapi kita royak sikit sakut sikit kata semaya apa saya tak suka. Lebih kurang semaya khauf tadi. Lepas tu bila dia tengok Khalid bin Walid ni dia tengok. Tengok orang Islam duk semaya katik, duk berdiri katik. Wasa gerung dia apa? Wasa gerung nak pergi serai mudah-mudah wasa serung dia. Bila gitu Nabi dia pilih pergi jalan lain dah lah. Tak pergi jalan betul berkat dah. Pergi jalan pasal payah susah tak apa tapi selamat. Tu susah tapi selamat. Tu Nabi pergi jalan-jalan tu pergi. Tu bos apa dekat dengan siapa? Dekat dengan Hudaibiyah dah tu. Jadi situ tu ada seorang nama nama apa? Nama Budai. Budailun ni orang jadi orang tengah. Jadi orang tengah. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Tu. Orang cerca lah. Sepapak kita ni Malaysia jadi orang mujur jadi orang tengah. Nak bila nak cerca bila pia atik kena masuk dalam cerca ni perundingan ni untuk damai, tak sedia diperang, tak sedia dibunuh. Sama ada pihak Raja SD ke atau pihak sebelah ni ke. Tu panggil kena ada orang tengah. Lalu Budai ni jadi orang tengah. Budai ibnu Warqa al-Khuzai. Tu. Jadi Khuza'ah ni orang hak duk janji masuk lek sebelah Nabi dah. Lalu dia kata orang-orang Quraisy ni dia turun di Hudaibiyah. Dia mari sapa di Hudaibiyah. Situ ada air. Supaya tu ayat minggu lepas dah lah. Kata bila perang ni dia kena cari tempat air, tempat lembah. Mudah nak ambil air, nak mandi ke, nak minum ke, nak makan kenderaan binatang-binatang dia jadi kenderaan perang tu. Kalau tidak lapar mapolah. Tu huta dia ke kuda dia. Maka dia pergi cari turun singgah panggil. Singgah di tempat ada air. Iaitu di air di Hudaibiyah. Lepas tu dia bawa anak bini dia banyak mari. Tu orang kafir musyrikun Quraisy ni dia macam tu sama. Bagi perang tu bawa anak, bawa bini supaya nak pergi rihlah, supaya nak kita senacan dah. Tujuan dia royak dah. Dia kata puak yatim ni kadang-kadang menakut. Tu menakut. Tu bertakut nak lari. Bini kata, "Oi, lari apa? Lari apa? Lawai." Tu gitulah. Tahu itu anak pun sepatu juga wis semangat kepada ayah pok dia supaya lawan musuh. Itu satu taktik khutbah
hand orang kafir dalam perang dia. Tu. Adapun orang Islam dia tak bawa. Lekin Nabi sore bawa isteri dia cara berundi lah. Undi boleh pia tubik undi pia maka Nabi bawa. Hak lain tu sore dua saja. Tu. Tak ada kata gi supaya orang kafir musyrikun dak. Kerana email ada. Kerana gi dengan email. Gi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gi dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itunya pentingnya. Kalau tak ada taat, email longgar-longgar, ya tak jadi. Macam orang munafik itulah. Bila siapa tu jalan, klik buat dia. Klik dengan tujuan dia satu yang menakut. Yang kedua, dia takut Allah tak boleh harta rampasan. Yang ketiganya, kerana dia nak melemahkan barisan tentera-tentera Islam. Supaya orang Islam kalah maka suka seronoklah dia buat dia ni. Itu sifat munafik. Sifat nifaq. Na'udzubillah minan nifaq. Allahumma la taj'alna minal munafiqin ya rabbal alamin. Lepas tu budaya ni ayat katanya buat dia bersedia nak perang dah. Mari dengan peperang mari. Lepas tu pula nak sekat daripada sapanya Nabi kepada Baitullahil Haram. Tu dua perkara tu. Nak perang, kalau tak perang mungkin Nabi sapa. Sebab tu ya sekat. Tujuan nak sekat lah. Tak sewi sapa juga. Takut buat dia. Takut padahalnya Tuhan jadi Kaabah Baitullah ni untuk orang ramai, bukan untuk orang musyrikun. Dan musyrikun tak berhak kerana dia bersyirik dengan Allah. Nak pergi beribadat di Kaabah tu bukan dia. Kaabah rumah Allah yang suci. Baitullah tak serupa dengan Baitun Nas, dengan rumah manusia. Dengan rumah kita pun tak serupa. Tu masuk masjid ya wasa lain, wasa amir, wasa tenik, wasa ada hubungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermasuk rumah wasa lain pula. Tu wasa apa tak seni, pasal pun ada gangguan daripada syaitanir rajim, macam-macam. Maka orang musyrikin dia silap faham, kata dia itulah tuai kepada Baitullah, tuai kepada Masjidil Haram. Tapi dia sendiri yasudduna 'anil Masjidil Haram, menyekat, meletak, menegah manusia daripada Masjidil Haram. Itu orang kafir zaman dulu zaman ni alhamdulillah tempat kita lah. Tempat lain tu mungkin ada kadang-kadang bukan orang Islam macam di Palestin ada, kadang-kadang sekat tak sewi siapa, tak sewi semaya. Nampak orang nak semaya ramai-ramai sikit dia sekat lagi. Tu kadang-kadang kena bawa baknya, bawa gambar, bawa gapo, pukul gambar nak masuk masjid. Itu bukan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tu orang yang berhak untuk imarah masjid ialah orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Adapun orang kafir, maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidin ala anfusihim bil kufri. Tidak layak, tidak patut bagi orang musyrikin untuk nak imarah masjid, sebab mereka sendiri saksi kata dia tu kufur, patised, tak terima akan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya al-mukminun sahaja yang berhaknya. Tu. Itu panggil kedudukan masjid dalam Islam kita. Lepas tu Nabi pun jawab kata, kami mari ni bukan nak perang. Kami mari tak ada senjata. Tak ada gapo. Tu. Lepas tu budai pun kelik royak pula pada Quraisy. Royak kata Puak Muhammad ni bukan mari nak perang dak. Yang mari tu nak mari buat umrah. Mari nak umrah.
Tu. Lepas tu Quraisy dia tak harap lagi. Tak harap lagi. Hatta pula orang lain pula. 2-3 orang dia tukar semua, tukar panggil pu ceracah hak dia tu. Tu. Misalnya kalau kita tak harap Malaysia, ambil Indonesia pula, ambil Singapura pula, gitulah lebih kurangnya. Ni tapi sore je. Dia hatta sore lagi. Orang yang kedua nama Mukris bin Hafsin. Boya mari tu Nabi kenal. Mukris ni Nabi kenal di Mekah lagi. Kata orang ni orang penipu dia. Ghadir. Orang menipu ni. Tu. Lepas tu tapi Nabi kecek royak tujuan kata Nabi mari ni kerana nak mari ziarah Baitullahil Haram. Lepas tu orang tiga pula nama Hulais bin Ilqamah. Tu hatta orang tiga pula. Dia kata biarlah aku pergi pula. Kalau kamu tak harap orang tu pergi orang ni, aku pergi sendiri. Dia dia orang duk kehormatan kepada binatang-binatang untuk nak sembelih. Orang sukalah. Kalau dia bawa kambing, bawa utuk, nak sembelih tu dia rasa suka hati. Kena pasal itu. Nabi dia pergi bersama sahabat dia bawa utuk, bawa kambing pergi. Tujuannya nak pergi sembelih di Mekah. Kan nak munasabah nak umrah ni. Tu. Jadi bila tengok gitu, hati dia tu jadi lembut. Tahu lalu lah kata Nabi ni dan sahabat-sahabat ni mari nak pergi Mekah ni kerana nak pergi sembelih binatang-binatang di Mekah tu. Tu. Lepas tu Quraisy tak agak lagi. Hatta orang akhir nama dia Urwah Ibn Mas'ud. Orang ni pasal keras sikit. Keras sikit dia. Siapa dia berlaku balah lah dengan orang Islam. Tu. Jadi sahabat-sahabat pun tapi dia kena molek. Mas'ud ni dia kena Nabi, kena sahabat-sahabat. Dia kelik royak kepada Quraisy, dia kata Masya Allah, aku ni besok gida kena dah raja-raja Kaisar, Kisra, Najasyi, aku tahu laku. Tapi wallahi dia kata aku tak biasa tengok seorang raja yang mana sahabat-sahabat dia tu mengtakzimkan, memuliakan. Hidup ayat Quraisy lah. Lagu mana dia kata? Iaitu sahabat-sahabat ni memuliakan Muhammad sebagai Muhammad. Tu. Siapa lagu mana dia kata wallahi ya sumpah. Orang Arab biasanya walau dia kafir, walau dia syirik pun dia wari wallahi demi Allah. Dia tahu kata Allah. Tu dia terima Allah tapi dia tak beribadat kepada Allah, tak mentauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata wallahi kalulah apa ni gohak terbit pada tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh di tapak tangan seorang sahabat daripada mereka itu. Nescaya dia kata dia ambil gohak tu sapu muka. Nak hormat mulianya, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wayak cerita hidup tengok berkali duk fati tu. Tu. Lepas tu dia kata lagu mana lagi dia kata kalulah bila dia suruh sesuatu perkara, Nabi suruh apa? Wuduk nak terima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tu ambil wuduk, ambil air semaya. Tu. Buat dia tu hape-hape nak bergocah, nak bunuh dak wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Bila Nabi cakap, buat dia senyap. Tak ada kecek derah, kecek. Tu. Yo yak boleh.
keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepatuhan para sahabat, kemuliaan kehormatan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tangguh tu dia kata. Nah, tu jadi wayak gitu. Ini memang sungguhlah, sungguh sahabat-sahabat itu panggil bagaimana Nabi dikasihi oleh sahabat-sahabat dia. Kita ni koda nak panggil, nak jepuk, nak seru suatu sunnah pun kiat, nampak payah, susahnya, beratnya, nak tu sunnah. Bukan setara tu dak lawes sunnah pula. Tak sunnah lawes sunnah pula. Nauzubillah min zalik. Cuba baca sejarah sahabat kata. Insya-Allah lepas ada ni kita kena mengaji sejarah tarikh sahabat pula insya-Allah. Dan mula daripada 10 orang yang diberi khabar baik masuk syurga. Tu 4 orang dah, iaitu khulafa rasyidin masuk situ dah. Insya-Allah kita kena mengaji lagu mana sikap dia, sifat dia, kelakuan dia, amalan dia. Boleh dia tu tahu dulu dia lagi di dunia ni kata dia tu Tuhan wi syurga kepada dia. Kita pun Tuhan wi syurga juga. Jangan was hati, tapi cara umum. Tu innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun. Orang beriman dan beramal soleh bagi mereka itu syurga. Tu umum. Ada ayat kata nama Muhammad, nama Abdullah, nama Yusuf, nama Awet, nama Naim, nama tu, nama ni tak ada sebut. Demo ni sebut. Sore nama dia ada dah dalam banci Tuhan dia. Kata dia tu tahu dah. Tu hak umum. Lepas tu hak tahu hak khusus. Hak umum macam Bilal. Bilal tak ada masuk ala 10 orang tu Bilal. Dia tahunya Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj tu. Mi'raj tu hai tunjuk syurga lagu mana. Lepas tunjuk orang duk dalam syurga siapa kata. Setengah padanya Bilal, masya-Allah. Tahu Bilal hamba orang hitam, rambut keriting, hidung besar. Tu banyak hak tak molek pada dia, tapi Tuhan wi syurga ke dia. Kita ni comel, letih, putih biluwe, tinggi, tak ada gemuk. Tu. Tapi tak tahu nak duk mana lagi kita tu. Allah maj'alna min ahli jannah ya Allah. Allah maj'alna min ahli jannatil firdausil a'la ya Allah ya rabbal alamin. Minta doalah sama-sama kita insya-Allah taala. Iza sa'altum al-jannah fas'alu al-firdaus al-a'la. Bila kamu minta syurga, hendaklah minta hak tinggi-tinggi. Hak tinggi-tinggi iaitu firdaus. Duk tengah. Duk tengah, duk tinggi, tempat tinggi insya-Allah taala. Semua kita ahli majlis ilmi dan orang-orang duk ikuti majlis ilmi dan orang-orang Islam yang soleh molek insya-Allah kita pakat minta syurga firdaus insya-Allah taala. Lepas tu bila gitu klik wayak kepada orang Quraisy. Tapi orang Quraisy bagi dua pula. Satu, terima apa yang dikandaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hak muda-muda. Hak api, hak fairan dia panggil. Hak api, hak panah-panah. Tak jauh Nabi tu mari Mekah dan tak buat suluh. Tak damai, tak janji damai. Nak perang mata-mata. Tu. Ni pun api derah panggil. Api kuat. Semangat tinggi panggil. Tu ada di kalangan kita pun sepatutnya orang Islam dia tak sabar kadang-kadang. Tak buat kajian dulu, tak fikir dulu lagu mana akibat nak berlaku, nak jadi kepada kita bila kita buat lagu tu lagu ni. Tu jadi buat dia ni dia buat putusan buat muda-muda ni. Kita pergi 11 malam.
Nah, tempat wipung Nabi wipung bismillah. Bermalam ni pun nak tidur lah, nak rehat lah kerana perjalanan ni jauh, letihnya, penatnya. Tapi Nabi dia atur comel, Nabi atur. Nah, dia kena ada orang jaga. Tu. Kena ada yang. Yang tu tunggu pitu ya. Ni tunggu Nabi. Jaga Nabi, jaga sahabat-sahabat. Nah, namanya Muhammad bin Maslamah. Maslamah nama dia. Jadi dia pemimpin lah. Jadi ketua penjaga. Pengawal Nabi. Bila gitu dia khabar kata puak muda-muda Quraisy mari nak serang mari ni, dia pun likung kepung igak puak dia. Igak habis puak dia. Puak muda-muda ni. Nah, ramai 70 orang atau 80 orang puak dia. Kena igak belakang. Tu. Jadi habislah puak ni. Tu. Daripada puak ni turunnya Quran. Quran turun wayak, catat mari wayak kepada kita. Orang duk baca Quran, maka dia tahulah kata gapo duk jadi ayat ni Tuhan kecek apa. Iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an asfarakum alaihim. Dialah Allah lah. Wa huwa Allah. Dialah Allah yang menahankan tangan-tangan mereka. Tangan mereka masuk kekuatan mereka lah, senjata mereka nak pergi bunuh orang Islam tu. Wa kafa wa aydiyakum anhum, dan juga tangan-tangan kamu daripada mereka itu. Tu. Dia tak ada bunuh, cuma dia igak semua. Jadi kamu tak ada bunuh, tak pergi igak takat buat ni. Nah, di mana tu? Bibatu di Mekah. Di dekat dengan lembah di Mekah, dengan perut Mekah, dekat dengan Mekah dah lah. Nah, perut kita ni dekat dengan kita dah lah. Bila tu min ba'di an asfarakum alaihim, setelah mana Tuhan wi kemenangan pada kamu atas mereka itu. Padahal nak bunuh boleh. Nak bunuh, nak patah tekak, catat tekak pun boleh. Tapi kafar, Tuhan menahankan, jaga. Jaga pok dia, jaga pok kita. Tak sewi jadi timbulnya peperangan. Bila bunuh pok ni, pok dia mari ngamuk pula. Tu. Jadi Allah Taala ni dia tahu keadaan Nabi. Nabi nak pergi mana, Nabi nak buat gapo. Supaya siapa tujuan Nabi tu, maka Tuhan tu dia tolong bantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila gitu Nabi hatta Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga dah. Tu. Asal ni tak ada khalifah lagi lah. Jadi seorang sahabat. Menatu Nabi dia ni, menatu Nabi. Hatta lagi sebagai duta panggil, diplomasi. Hatta nak pergi kecek cerca dengan puak Quraisy tu. Hatta lagi siapa Mekah. Puak dia sambut baik mula-mula. Sambut baik. Tapi bos apa tu? Uta hak Utsmanai itu dia pegang. Tu dia ikat situ. Tak sewi gis sore. Dia suruh naik uta dia. Naik kenderaan dia pergi. Lepas tu bos apa Mekah, memanglah orang kafir dia reti juga. Dia kata gilah tawah tu. Tawah di Baitullah, mari Mekah dah ni tawah lah. Tu. Maka Utsman kata saya tak saya tawah lagi. Selama mana Rasulullah tak boleh tawah, aku tak saya tawah dulu. Tengok ni sahabat, masya-Allah. Dia tak jauh peluang dah tu. Cita-cita nak pergi tawah di Kaabah. Siapa dah? Tapi siapa sore sebagai sapi duta diplomasi hak Nabi hantar. Tu mulialah orang diplomasi ni, ahli politik lah nak bicara tu. Tu. Tapi tak jauh, Utsman tak jauh.
Aku tak boleh tawaf selama mana Nabi tak boleh tawaf dulu pada aku. Nanti ketua dulu. Masya-Allah. Ni panggil rabuk dalam Islam ni dia kena turut amir kalau kita nak panggil amir ketua, turut imam kalau kita nak main imam tu sebagai ketua, turut khalifah sebagai ketua, turut nabi nabi sebagai ketua. Tu apa? Ya ayyuhallazina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Tu. Pak Nabi masuk dua lah. Tu atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nabi, rasul lagi, ulil amri minkum lagi. Jadi dia tak jauh. Nabi mari dulu baru kita tawaf tu. Lepas tu pak dia buat aku mana? Pak dia pun syarat. Syarat pegang Uthman. Pegang tu dia buat berita. Katanya Uthman sudah dibunuh. Uthman ni kena bunuh dah. Berita ni sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Nabi pun tak tahu sungguh tak sungguh. Sebab zaman dulu payah juga. Bukan mudah cepat nak tahu. Sebab tak ada telefon, tak ada gapo. Lalu Nabi pun syarat dengan sahabat-sahabat dia. Tu insya-Allah kita sambung lagi. Lepas dah ni bai'atu ridwan. Tu bila Nabi tahu kata Uthman kena kurung, kena bunuh, maka sahabat-sahabat buat bai'ah supaya untuk nak mati. Kerana seorang sahabat dia dibunuh. InsyaAllah kita akan tahu seterusnya insyaAllah bagaimana keadaannya insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.